Kawan-kawan, sudah tiba masanya kita bertanya, bolehkah Republik Islam benar-benar tumbang? Dan jawabannya adalah ya, tetapi tidak jika Amerika Syarikat terus mengulangi kesilapan yang sama selama 23 tahun, yaitu menarik diri sebaik sahaja mereka akhirnya mempunyai kelebihan terhadap Iran. Minggu ini, Amerika Syarikat melancarkan sesuatu yang dipanggil Projek Kebebasan, dan ia memang bijak. Buat pertama kalinya mungkin dalam sejarah, kapal perang Amerika secara fizikal mengiringi kapal-kapal melalui Selat Hormuz, membolehkan minyak dihantar melalui laluan air yang telah disekat oleh Iran sejak perang bermula. Ia berjaya, kapal-kapal berjaya melepasi. Iran tidak dapat menghalangnya. Dan digabungkan dengan sekatan laut yang sudah menjerut ekspor minyak Iran, inilah saat di mana Republik Islam itu benar-benar kehabisan masa. Namun, 24 jam kemudian, Trump menghentikannya seketika. Hari ini, kita akan faham dengan tepat mengapa projek kebebasan sangat berbahaya kepada Iran dan mengapa, sekali lagi, apabila kita hampir mendapat kelebihan, kepimpinan kita menarik diri. Selamat datang ke rancangan Iraqi di JNS TV. Mari kita teruskan. Jadi, apabila AS dan Israel melancarkan operasi kemarahan epik pada 28 Februari, kebanyakan dunia memberi tumpuan kepada serangan udara, pengebom, bom pemusnah bunker, tapak nuklear dan segala yang berlaku, bahagian yang dramatik dan jelas kelihatan. Tetapi secara senyap, Amerika Syarikat juga melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan terhadap Iran dalam 40 tahun konfrontasi yang lalu. Tentera Laut AS mula mengepung pelabuhan-pelabuhan Iran. Sekatan fizikal. Sebagai ganti sekatan dan surat ancaman sahaja, kapal perang sebenar diletakkan di luar perairan pantai Iran, menghalang kapal daripada masuk atau keluar. Untuk memahami kenapa ini berbeza daripada segala yang berlaku sebelum ini, anda perlu faham bagaimana Republik Islam bertahan. Anda lihat, rejim itu bergantung kepada minyak, dan itu bukan satu metafora. Maksud saya, secara literal, hasil minyak membiayai empayar perniagaan pengawal revolusi, yang mengawal kira-kira separuh daripada ekonomi Iran. Ia membiayai pasukan keselamatan, ia membiayai militia Basij yang menindas protes di jalanan. Ia membiayai gaji lelaki bersenjata yang memastikan golongan ulama terus berkuasa. Sekatan yang dikenakan sentiasa ada hadnya. Iran boleh menyalurkan minyak melalui orang tengah. Ia boleh menjual pada harga diskaun kepada China dan India. Ia boleh menggunakan syarikat cangkerang dan pelabuhan di UAE yang bersedia membantu untuk memastikan wang terus bergerak. Tidak sempurna ya, teruk untuk ekonomi mereka ya. Menyakitkan ya, tetapi masih boleh bertahan. Rejim mereka telah bertahan selama bertahun-tahun. Sekatan laut adalah berbeza dan bukan sekadar dari segi tahap. Anda lihat, apabila Anda mempunyai sejumlah besar minyak fizikal, Anda tidak boleh hanya menggunakan syarikat cangkerang untuk menggerakkannya, terutamanya apabila Anda berhadapan dengan kapal pemusnah peluru berpandu. Sekatan itu mewujudkan tembok fizikal antara minyak Iran dan dunia. Angka-angka yang keluar dalam minggu-minggu berikutnya amat mengejutkan. Iran mempunyai 184 juta tong minyak yang tersimpan di atas kapal tangki yang tidak dapat ke mana-mana. Fikirkan tentang lambakan fizikal itu sahaja. 60 juta daripada tong-tong itu terperangkap secara fizikal di dalam Teluk Parsi. Lagi 124 juta pula berlabuh berhampiran China. Pembeli memang mahukan minyak itu, tetapi mereka terlalu takut dengan sekatan sekunder Amerika Syarikat untuk berani mengambilnya. Sekatan ini ia menyebabkan Iran kehilangan dianggarkan 400 hingga 500 juta dolar setiap hari. Dan itu sendiri adalah perkara yang sangat besar. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih penting sedang berlaku. Anda lihat, simpanan minyak Iran sama ada di luar pesisir maupun di kapal tangki terapung hampir mencapai kapasiti 100%. Sebaik sahaja penuh, Iran akan terpaksa melakukan sesuatu yang kedengaran teknikal, tetapi sebenarnya agak membawa bencana. Mereka perlu menutup telaga minyak yang sedang beroperasi. Inilah sebabnya perkara itu penting. Bagi jenis medan minyak matang yang diusahakan oleh Iran, menutup telaga minyak bukan sekedar menghentikan operasi buat sementara waktu. Tekanan bawah tanah yang menolak minyak ke permukaan, yang terbina selama berjuta-juta tahun, akan hilang apabila Anda menutup telaga itu. Ia mungkin tidak akan kembali lagi. Iran berdepan risiko kehilangan kapasiti pengeluaran secara kekal sebanyak 300 hingga 500 ribu tong sehari jika sekatan ini berterusan. Itu bukanlah suku tahun yang buruk atau kerugian beberapa ratus bilion dolar. Ia adalah 9 hingga 15 bilion dolar hasil tahunan yang hilang selama-lamanya, tidak kira sama ada perjanjian ditandatangani atau tidak. Penganalisis, by the way, meletakkan jangka masa antara 15 hingga 60 hari, yang bermaksud jika sekatan ini berterusan 15 hingga 60 hari lagi, mereka akan kehilangan kapasiti minyak mereka. Kapasiti minyak yang membolehkan mereka mengupah lelaki bersenjata Republik Islam yang menindas rakyat Iran. Minyak yang membiayai begitu banyak lagi. Kerana wang ini bukan sahaja mengalir kepada lelaki bersenjata. Rejim itu tidak hanya bertahan kerana rakyat Iran menyayangi mereka. Ia bertahan kerana aparatus keselamatan dibayar. Komando pengawal revolusi mempunyai empayar ekonomi.
Askar biasa pula menerima gaji. Anggota milisia yang terkepung menerima allowance. Inilah cara mereka mengawal mereka. Mereka menjadikan penyertaan dalam rejim Islamik menguntungkan dari segi keuangan dan hampir mustahil untuk melakukan perkara lain. Tetapi kini wang itu semakin hilang. Laporan by the way telah mula muncul bahawa unit tentera biasa tidak dibayar selama berbulan-bulan. Bukan IRGC, mereka melindungi wang mereka sendiri dahulu. Askar biasa, orang-orang di bahagian paling bawah dalam rantaian kesetiaan. Seorang pegawai perisikan Israel yang dipetik dalam laporan minggu ini menilai bahawa jika sekatan itu berterusan, Republik Islam tidak akan dapat bertahan sehingga 2026, iaitu hanya 8 bulan lagi. Buat pertama kali dalam 46 tahun, masa bukan lagi hanya menekan Barat. Kini, masa menekan Tehran. Pada 4 Mei, Trump mengumumkan projek kebebasan. Misi itu menggunakan tentera Amerika Syarikat untuk mengiringi kapal-kapal dagang melalui Selat Hormuz yang telah disekat oleh Iran sejak perang bermula pada tahap tertentu. 20,000 kelasi dari 87 negara terperangkap di atas kapal-kapal dalam Teluk Parsi. Trafik perkapalan telah merosot kepada 5% daripada tahap sebelum perang. Harga gas di Amerika Syarikat kadang-kadang mencecah lebih $6 satu gallon. Malangnya, mengiringi kapal melalui selat itu kedengaran mudah. Tetapi sebenarnya tidak, karena Selat Hormuz, seperti yang Anda mungkin sudah tahu, adalah laluan perkapalan yang sangat sempit. Laluan perkapalan sebenar, yaitu saluran yang cukup dalam untuk kapal tangki, hanya kira-kira 2 batu lebar untuk setiap arah. Itu sangat sempit. Iran telah bertahun-tahun menempatkan bateri peluru berpandu, skuadron bot serangan pantas, tapak pelancaran drone, dan periuk api di sepanjang kedua-dua pantai, khusus untuk mengancam apa sahaja yang bergerak melalui 2 batu itu. Bagaimana Anda mahu mengiringi kapal melalui kawasan itu? Anda tidak boleh sekadar meletakkan kapal pemusnah di sebelahnya seperti pengawal pribadi yang mengiringi seseorang melalui orang ramai. Geometrinya memang tidak sesuai. Tiada ruang untuk bermanuver, dan kapal pemusnah yang berada di sebelah kapal tangki dalam saluran 2 batu itu menjadi sasaran mudah. Apa yang sebenarnya Anda lakukan ialah mencipta payung pertahanan. Kapal pemusnah akan menempatkan diri mereka berdekatan. Pesawat pejuang berlegar di udara, memberikan perlindungan berterusan. Helikopter dari dek kapal menyediakan perlindungan dan pemantauan, terbang ke hadapan untuk mengenal pasti secara visual apa-apa yang menghampiri. Drone memantau pantai untuk mengesan tanda-tanda pelancaran. Sebaik sahaja Iran melancarkan apa-apa sahaja, sama ada peluru berpandu, drone, atau bot serangan pantas yang menuju ke kapal komersial, payung pertahanan itu akan memintasnya sebelum ia tiba. Dan sudah tentu, ada isu periuk api dan usaha untuk membersihkannya juga. Kapal komersial itu sendiri tidak perlu mempunyai perlindungan tentera di atas kapal. Ia mempunyai perlindungan tentera di sekelilingnya, di atasnya, dan di hadapannya. Model pengiring konvoi. Pendekatan yang sama digunakan oleh tentera laut AS semasa Perang Dunia Kedua untuk melindungi perkapalan di Atlantik daripada kapal selam Jerman. Prinsipnya sangat mudah. Jika Anda mahu menyerang kapal dagang, Anda perlu melepasi kapal perang terlebih dahulu. Namun, untuk payung perlindungan itu berfungsi, Anda memerlukan pangkalan. Jet pejuang memerlukan tempat untuk berlepas dan mendarat. Pesawat penyisian bahan api memerlukan tempat untuk beroperasi. Selat Hormuz dikelilingi oleh negara-negara seperti Arab Saudi, Kuwait, Jordan, Oman, Qatar, dan Amerika Syarikat mempunyai hubungan ketenteraan dengan kesemua negara tersebut. Tetapi, dan inilah masalah besarnya, tanpa akses kepada pangkalan-pangkalan ini, pesawat tidak dapat sampai ke selat itu tepat pada masanya untuk menjadi berguna. Payung perlindungan itu pun runtuh. Dan perkara ini sangat penting untuk apa yang berlaku seterusnya kerana media menggambarkannya seolah-olah Trump baru saja menarik diri, tetapi sebenarnya ia lebih rumit, sudah tentu. Operasi itu sendiri adalah nyata dan serta-merta. Lebih daripada sedozen kapal perang telah dikerahkan, 15,000 anggota tentera, lebih daripada 100 pesawat yang berpangkalan di darat dan di laut. 2 kapal pemusnah, USS Truxtun dan USS Mason, telah melintasi selat itu. Iran melepaskan peluru berpandu, drone, dan menghantar bot serangan pantas. Tetapi kapal pemusnah itu terus bergerak. Setiap ancaman telah dipintas atau dihalang. 2 kapal dagang Amerika berjaya melaluinya. Sebuah kapal milik Mas turut mengikuti. Ia berjaya. Pete Hegseth berdiri di podium Pentagon dan berkata, Iran tidak menguasai selat itu. Dan beliau betul, selama kira-kira 24 jam. Kerana projek kebebasan, walaupun namanya bukan sekadar operasi kemanusiaan, ia juga, jika diteruskan, akan menjadi perkara yang menjadikan tekanan sehalus sekatan itu kekal selama-lamanya. Fikirkan apa maksud projek kebebasan yang berterusan. Selat itu dibuka untuk perkapalan dunia, pelabuhan Iran masih disekat oleh tentera laut Iriskai. Minyak dari negara lain mengalir dengan bebas. Minyak Iran tidak ke mana-mana. Ia bukan sekadar kebuntuan ekonomi selama 2 hari di mana kedua-dua pihak sedang bergelut. Ini adalah penyedutan sehala, secara langsung, eksklusif, dan sepenuhnya tertumpu kepada Iran. Negara-negara Teluk terus menjual minyak melalui selat itu. Asia terus mendapat bekalan tenaga mereka. Harga minyak Trump turun dan tangki simpanan Iran semakin penuh. Telaga-telaga minyaknya ditutup dan pengawal revolusi berhenti membayar gaji, yang bermaksud orang ramai tidak mendapat bayaran dan mereka menjadi marah. Yang bermaksud, dengan sendirinya, mungkin Republik Islam itu boleh tumbang.
Projek kebebasan bukan sekadar misi pengiring. Ia adalah perkara yang akan menjadikan sekatan itu benar-benar berkesan. Dan kemudian ia terhenti. Trump berkata dia menangguhkan projek kebebasan kerana kemajuan besar ke arah perjanjian dengan Iran, tetapi itu bukan apa yang sebenarnya berlaku. Trump mengumumkan projek kebebasan tanpa berkoordinasi dengan negara-negara Teluk terlebih dahulu. Arab Saudi mengetahui tentang pengumuman itu sama seperti orang lain. Dan Arab Saudi yang menjadi tuan rumah pangkalan udara Putra Sultan dan mengawal ruang udara yang diperlukan tentara ISS untuk beroperasi di rantau itu sangat marah. Tetapi bukan kerana mereka menyokong Iran dalam apa-apa cara, tetapi kerana mereka takut apa yang Iran akan lakukan kepada mereka sebagai balasan untuk operasi yang mereka langsung tidak mempunyai kata putus mengenainya. Negara-negara Teluk mempunyai saluran paip dan terminal minyak. Mereka berada betul-betul di seberang air dari pelancar peluru berpandu Iran. Mereka terpaksa menanggung akibat daripada keputusan Amerika yang mereka tidak dirujuk yang mempunyai implikasi serius terhadap negara mereka. Arab Saudi menggantung akses Amerika Syarikat ke pangkalan udara dan ruang udaranya sebagai tindak balas. Kuwait juga melakukan perkara yang sama. Tanpa pangkalan di Arab Saudi dan Kuwait, pesawat yang menyediakan payung pertahanan untuk projek kebebasan, jet pejuang, pesawat tangki pengisian minyak, pesawat sokongan, semuanya tiada tempat untuk beroperasi. Tiada laluan alternatif. Trump kemudian menghubungi Mohammed bin Salman. Panggilan itu tidak menyelesaikan masalah tersebut. Serangan Iran ke atas UAE pada masa yang sama sudah tentu bukan satu kebetulan. UAE memang kuat, tetapi ia sangat kecil, sangat-sangat kecil, dan ia tidak mampu untuk memulakan peperangan besar-besaran dengan Iran yang kuat. Apa kaitan UAE dengan Arab Saudi? Ingat, Iran telah menggunakan negara-negara Teluk sebagai titik tekanan ke atas Amerika Serikat. Mereka tahu negara-negara ini tidak mampu untuk terlibat dalam peperangan karena ia memberi kesan kepada ekonomi dan pelancongan mereka. Tetapi mereka tidak akan mencari masalah dengan Arab Saudi buat masa sekarang, yang sangat besar. Jadi mereka memilih UAE sebagai tanda amaran kepada negara-negara Teluk yang lain. Dan mereka berjaya menyampaikan mesej itu dengan jelas dan lantang. Operasi yang baru sahaja digambarkan sebagai soal hidup dan mati untuk 20,000 klasi yang dipertahankan Hegseth dalam sidang media paginya, secara fizikalnya mustahil untuk diteruskan. Jadi Trump mengubahnya menjadi satu isyarat diplomatik. Kemajuan besar, perjanjian hampir tercapai. Kita berhenti seketika untuk memberi peluang kepada keamanan. Namun, Speaker Parlemen Iran memuat naik respons beliau dalam bahasa Inggris di media sosial. Operasi, percayalah bro, gagal. Kementerian Luar Iran menyifatkan laporan Axios bahawa perjanjian ini hampir tercapai itu sebagai Operation Faxios. Rejim itu tahu dengan tepat apa yang telah berlaku. Operasi itu tidak dihentikan kerana diplomasi. Ia dihentikan kerana gabungan yang mereka perlukan untuk menyokongnya telah runtuh dalam masa 24 jam. Sekarang, dan ini penting, saya ingin berlaku adil di sini kerana ceritanya bukanlah Trump naif atau mudah tertipu. Dia tidak terpedaya dengan pembohongan Iran. Ceritanya lebih rumit daripada itu. Trump sedang ditekan oleh 3 perkara yang tiada kaitan dengan apa yang ditawarkan oleh Iran di meja rundingan. Dan Iran tidak perlu mencipta tekanan-tekanan ini kerana ia memang wujud. Iran hanya perlu memastikan rundingan berlangsung cukup lama supaya tekanan itu dapat memainkan peranan. Apakah tekanan-tekanan itu? Pertama sekali, harga minyak. Trump bertanding pada tahun 2024 dengan janji harga minyak di bawah $2 segelan dalam masa 12 bulan. Harga minyak kini purata melebihi $4. Di Michigan, ia melonjak 72 sen dalam seminggu. Di Ohio, lebih 60 sen. Ini adalah negeri-negeri penentu perlumbaan Senat pada November ini. Dan tinjauan menunjukkan bahawa lebih daripada 8 daripada 10 rakyat Amerika mengatakan harga minyak memberi tekanan kepada bajet isi rumah mereka. Majoriti menyalahkan Trump secara pribadi. Demokrat mendahului undian Kongres sebanyak 10 mata. Kali terakhir, Demokrat mempunyai kelebihan sebesar itu menjelang pilihan raya pertengahan. Penggal adalah pada tahun 2006. Harga minyak adalah metrik ekonomi yang paling jelas dan ketara dalam politik Amerika. Setiap pengundi melihatnya setiap hari, 2 kali sehari, pada papan tanda di paras mata. Dan penutupan selat itu adalah punca langsung. Satu perjanjian yang membuka semula selat itu akan menyebabkan harga minyak jatuh. Pasaran melonjak 600 mata pada hari Trump berkata terdapat kemajuan besar. Jadi itu sedikit masalah untuk dia. Tekanan kedua, pilihan raya pertengahan penggal. Republikan menguasai Dewan dan Senat yang bermakna mereka boleh meluluskan keputusan. Pilihan raya pertengahan penggal hampir selalu menjadi referendum terhadap parti yang memerintah. Perang yang tidak popular dengan harga minyak yang semakin meningkat 6 bulan sebelum November adalah mimpi ngeri bagi setiap Republikan yang bertanding untuk kursi yang kompetitif. Republikan Kongres dilaporkan telah membangkitkan perkara ini secara langsung dengan Trump. Matematik politiknya adalah mudah. Satu perjanjian yang menamatkan perang dan menurunkan harga minyak sebelum hari pilihan raya sangat bernilai untuk parti itu, mungkin juga untuk Dewan itu sendiri. Jadi, tekanan semakin meningkat ke arah itu. Ini membawa kita kepada tekanan ketiga, yaitu legasinya. Seluruh identiti politik Trump dibina atas imej sebagai pembuat perjanjian yang berjaya mencapai apa yang orang lain tidak mampu. Perjanjian yang menamatkan perang Iran, membuka semula selat, menurunkan harga minyak dan meneutralkan ancaman nuklear, menurut beliau, akan menjadi pencapaian diplomatik terbesar mana-mana presiden dalam sejarah.
Itu adalah dorongan yang kuat, tidak sinis untuk mengakuinya. Ia mempengaruhi cara beliau mendengar isyarat dari pihak lawan. Apabila orang tengah mengatakan terdapat kemajuan yang signifikan, Trump memang mahu ia menjadi kenyataan. Dan beliau memang berkepentingan agar semua itu benar. Dan selain daripada semua ini, sangat mungkin bahawa sebahagian maklumat yang diterima daripada penasihat-penasihatnya agak mengelirukan. Witkoff. Tetapi kawan-kawan, semuanya belum hilang. Kerana mari kita lihat apa yang sedang dilakukan oleh Iran sekarang. Iran memberi isyarat keterbukaan untuk mencapai perjanjian. Mesej-mesej disampaikan melalui perantara Pakistan, satu rangka kerja 14 perkara sedang dibincangkan. Iran sedang meneliti cadangan-cadangan tersebut. Kemajuan sedang dicapai. Sementara itu, garis merah Iran tidak berganjak walau 1 sentimeter pun. Pengayaan uranium tidak boleh dirunding. Stok simpanan Iran akan kekal di dalam negara. IRGC baru sahaja mengumumkan protokol tol baharu untuk kapal-kapal di selat itu, bermakna Iran menganggap laluan air tersebut sebagai wilayah kedaulatan mereka sendiri. Speaker Parlimen Iran secara terbuka memperlekehkan diplomasi Amerika di media sosial. Para perantara mengumumkan kemajuan, tetapi semuanya hanyalah omong kosong. Iran pula mengumumkan penentangan. Kedua-dua perkara ini berlaku serentak dan ia tidak bercanggah. Kerana satu untuk halayak barat dan satu lagi untuk halayak tempatan. Inilah hilahnya. Inilah yang Iran mahukan. Awak lihat, Iran ada satu strategi yang sangat mudah, iaitu menarik diri dan melengahkan rundingan untuk membeli masa bagi diri mereka sendiri. Tapi inilah perkara yang menarik, sebab sekarang masa mungkin sebenarnya tidak memihak kepada mereka jika sekatan ini berterusan. Itulah sebabnya mereka meningkatkan tekanan terhadap Trump supaya menarik diri dari segala-galanya dan menandatangani perjanjian. Ada satu pelan tindakan tentang bagaimana Iran cuba mendesak perjanjian-perjanjian mereka dan ia sama sahaja sejak 25 tahun yang lalu. Mungkin kami akan buat satu episod mengenainya. Beritahu kami di ruangan komen di bawah jika anda mahu kami lakukannya. Tetapi Iran sebenarnya tidak berminat untuk merundingkan satu perjanjian. Mereka mahu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat daripada perkara ini supaya mereka boleh terus membangunkan keupayaan nuklear mereka, mendapatkan sekatan-sekatan ditarik balik dan sebagainya. Dan untuk terus membina diri mereka sebagai entiti pengganas. Amerika sudah tentu tidak berminat dengan perkara itu. Tetapi secara keseluruhan, kita sedang melihat banyak komplikasi dalam arena khusus ini. Sekarang, adakah mungkin semua ketakutan bahawa mungkin Trump akan menarik diri, hanyalah untuk membolehkan satu lagi serangan luar biasa oleh Trump dan Netanyahu ke atas Iran ketika mereka tidak menjangkakannya? Ya, sangat mungkin. Semua ini tentang rundingan itu tidak benar. Garis merah Iran tidak pernah berganjak walau 1 sentimeter, dan ia akan sentiasa kembali kepada isu pengayaan. Mereka tidak sanggup melepaskan uranium itu, dan itulah satu-satunya perkara yang Amerika perlukan. Jadi kita perlu lihat siapa yang akan mengalah. Para perantara mengumumkan kemajuan, dan Iran pula mengumumkan penentangan. Dan kedua-duanya berlaku serentak, tetapi jelas bercanggah. Tapi kenapa? Satu adalah untuk halayak barat, dan satu lagi lebih kepada rancangan Republik Islam. Kerana inilah hilahnya. Inilah rupa tahun 2003. Inilah rupa tahun 2013. Inilah rupa tahun 2021, semua rundingan sebelum ini. Mereka tidak perlukan rundingan itu berjaya. Mereka hanya perlukan ia bertahan cukup lama. Tetapi buat pertama kalinya, Iran benar-benar perlukan perkara ini dipercepatkan sedikit kerana tangki simpanan minyak itu tidak akan terisi semula. Agar telaga-telaga itu tidak ditutup, mereka perlukan satu penyelesaian. Bagi sekapan itu, senjata pertama dalam 46 tahun yang benar-benar menyebabkan kerosakan tidak boleh dipulihkan, perlu dihentikan sebagai sebahagian daripada perjanjian. Sebelum ia menyebabkan kerosakan tidak boleh dipulihkan, itu adalah keutamaan yang sangat besar. Jadi jika perjanjian ditandatangani, sekatan akan berakhir. Minyak Iran akan mengalir. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mendapat semula pendapatannya. Telaga-telaga itu tidak akan ditutup. Kerugian tahunan kekal sebanyak 9 hingga 15 bilion dolar tidak akan berlaku. Iran tidak memerlukan perjanjian yang hebat. Iran hanya perlu sekatan itu dihentikan sebelum tangki-tangki penuh. Saya sudah beritahu bahawa perbualan ini akan menjadi jujur. Jadi beginilah. Kes kali ini agak berbeza daripada apa yang kita pernah lihat sebelum ini. Sekatan itu bukanlah sekatan ekonomi, dan ia tidak boleh dielakkan. Ia sedang menyebabkan kerosakan fizikal yang berpotensi kekal kepada infrastruktur tenaga Iran. Kerosakan yang tidak akan pulih walaupun perjanjian ditandatangani. Proksi-proksi sudah tiada. Hizbullah telah dilemahkan. Hamas telah dimusnahkan. Houthi kini jauh lebih lemah berbanding dahulu. Iran benar-benar keseorangan, seperti yang tidak pernah berlaku sejak era tahun 80-an. Komuniti perisikan Israel, yang sangat mengenali rejim itu, mengatakan bahwa keadaan telah berubah. Helah ini sentiasa berjaya sebelum ini. Helah untuk melengahkan rundingan selama mungkin, kerana Iran boleh bertahan dengan tekanan dan mengatasi keazaman politik di pihak satu lagi. Tetapi buat pertama kalinya, ada analisis serius yang menunjukkan bahawa Iran tidak dapat bertahan dengan tekanan khusus ini cukup lama untuk mengatasi apa-apa pun. Dan inilah sebabnya komplikasi Arab Saudi sangat teruk. Dan juga mengapa Iran turut menyerang negara-negara Teluk serta Israel.
Kerana mereka tahu bahawa negara-negara Teluk inilah yang menjadi sandaran yang mungkin benar-benar membolehkan mereka bertahan. Iran telah bertahan menghadapi perkara-perkara yang orang kata ia tidak akan mampu bertahan sebelum ini. Perang Iran-Iraq telah meragut ratusan ribu nyawa rakyatnya dan ia tetap bertahan. Gerakan Hijau membawa jutaan orang ke jalanan dan ia juga bertahan. Protes macam ini, salah satu kebangkitan terbesar dalam sejarah negara itu, telah menyebabkan ratusan penunjuk perasaan terbunuh. Dan rejim itu tetap bertahan kerana mereka sangat mahir mengasingkan aparat keselamatan mereka daripada penderitaan orang lain. Tetapi mereka hanya boleh lakukan itu dengan wang. Dan sekatan hanya akan menjadi penentu jika ia dapat dikekalkan. Mengekalkan memerlukan kehendak politik. Kehendak politik dalam sebuah demokrasi sentiasa terhad. Harga gas, pilihan raya pertengahan penggal, presiden yang mahukan perjanjian legasi beliau, perunding yang mungkin tidak benar-benar faham apa yang mereka rundingkan. Ini bukanlah perkara kecil. Inilah faktor-faktor yang Iran benar-benar tahu cara memanipulasikannya. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan. Perhatikan di mana angka simpanan minyak mula dikeluarkan. Apabila tangki-tangki itu mencapai kapasiti maksimum, fasa yang boleh dipulihkan akan bermula, dan keperluan mendesak Iran akan menjadi tidak dapat dinafikan. Anda juga perlu perhatikan sama ada projek kebebasan dimulakan semula. Arab Saudi dan Kuwait dilaporkan telah memulihkan akses pangkalan AS. Jika operasi itu kembali dan jika negara-negara Teluk dirujuk dengan betul kali ini, senario tekanan sehala akan menjadi nyata semula. Perhatikan apa yang sebenarnya ditawarkan oleh Iran, bukan apa yang dikatakan oleh para perantara tentang suasana itu. Jika pengayaan masih tidak boleh dirunding, jika simpanan Iran masih kekal, jika IRGC terus mengumumkan peraturan baharu untuk selat itu, perjanjian masih jauh. Mereka hanya sedang menjalankan helah itu. Dan perhatikan masa, kerana buat pertama kali dalam 23 tahun masa bukan hanya menentang Barat. Persoalannya ialah sama ada semua orang dapat bertahan cukup lama untuk membiarkan masa berjalan. Ini yang saya ingin tinggalkan kepada anda. Ini bukan sekadar kisah tentang orang baik dan orang jahat dalam erti kata yang mudah. Ini adalah kisah tentang sebuah rejim yang sangat hebat dalam satu perkara, yaitu bertahan, dan sekumpulan kerajaan demokratik yang secara struktur kurang keupayaan dalam satu perkara yang boleh menghentikannya. Kesabaran, kerana mereka ada pilihan raya pertengahan penggal untuk dimenangi. Iran bukan bodoh. Ia melakukan apa yang sentiasa dilakukannya dengan ketepatan hasil latihan selama 46 tahun. Apabila anda faham perkara itu, anda tidak lagi terkejut dengan tajuk utama. Anda mula membacanya dengan cara yang berbeza. Iran memberi isyarat terbuka untuk berunding. Tekanan semakin memuncak. Pengantara mengumumkan kemajuan yang ketara. Helah sedang dijalankan. Trump optimis, perjanjian boleh dicapai dalam beberapa hari. Masa adalah perkara yang paling penting sekarang. Corak ini boleh dipecahkan. Sejarah menunjukkan kepada kita bahawa rejim seperti ini akhirnya akan tumbang. Bukan kerana pihak luar mahukannya, tetapi kerana percanggahan dalaman menjadi tidak dapat didamaikan. Lelaki yang memegang senjata berhenti percaya. Wang habis. Ketakutan yang menyatukan segalanya mula hilang cengkamannya. Sama ada ini berlaku pada tahun 2026 bergantung kepada satu perkara. Sama ada sekatan itu bertahan cukup lama untuk menjadikan kelangsungan mereka mustahil. Sama ada negara-negara barat berhenti berharap Iran menjadi pemain yang rasional, tetapi berdepan dengan kebenaran siapa mereka dan tidak berganjak atau mengalah. Israel dan Amerika Syarikat telah terbukti sangat tepat dalam beberapa bulan kebelakangan ini melakukan kejutan yang benar-benar menggugat kestabilan Iran ketika tiada siapa menjangkakannya. Tetapi kelemahan utama terus muncul. Amerika Syarikat mempunyai keperluan lain yang lebih penting daripada ini. Jadi ini bukan lagi persoalan ketenteraan, ia adalah persoalan politik. Dan politik yang rumit, penuh tekanan serta dipengaruhi pilihan raya pertengahan penggal adalah tepat di mana Iran selalu menang sebelum ini. Namun begitu, Trump sentiasa ada sesuatu yang tersembunyi dalam perancangannya. Mungkinkah semua ini hanyalah helah untuk pukulan terakhir yang benar-benar menamatkan mereka? Beri perhatian, kerana inilah detiknya. Untuk merumuskan segalanya. Segala yang baru sahaja kita bincangkan. Inilah yang sedang berlaku. Projek kebebasan yang membuka selat secara serentak dengan sekatan ke atas minyak, jika dibiarkan berterusan, sebenarnya akan menghalang Iran daripada mampu bertahan. Kerana bukan sahaja mereka akan kehilangan minyak mereka dalam jangka masa panjang yang membiayai keganasan di mana-mana, tetapi mereka juga kehilangan keupayaan untuk membayar orang dalam negara mereka yang melindungi mereka. Dan itu membolehkan rakyat Iran untuk bangkit melawan Republik Islam. Jadi, kembali kepada soalan yang kita mulakan tadi. Bolehkah Republik Islam itu tumbang? Ya, sangat berkemungkinan. Kerana jika sekatan itu berterusan dan mereka kehilangan minyak mereka, maka mereka berkemungkinan berada dalam situasi di mana mereka tidak dapat membayar orang-orang yang menindas rakyat Iran. Tetapi mereka telah menjangkakan perkara ini dan mereka tahu bahawa perkara ini berkemungkinan boleh berlaku. Jadi mereka menggunakan sedikit kelebihan yang mereka ada dengan memahami bahawa negara-negara Teluk boleh memberi tekanan kepada Trump, sesuatu yang telah kita lihat berulang kali. Mereka terus menyerang mereka, menjadikan keadaan ini sangat-sangat bermasalah. Jika projek kebebasan dan sekatan berterusan, aliran minyak akan terhenti dan tidak lagi mengalir dari Iran. Bermakna ekonomi akan stabil dan mungkin untuk pertama kalinya, kita benar-benar boleh mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri.
Kerana permainan mereka mudah untuk terus berunding, untuk terus melengahkan perkara, supaya mereka boleh terus membeli masa dan membina semula keupayaan nuklear mereka. Semuanya bergantung kepada satu perkara ini. Dan sekarang, kita hanya perlu tunggu dan lihat apa yang akan berlaku. Saya Irake, jumpa lagi lain kali.